Syukur, Alhamdulillah. Ramai yang tanya macam-macam soalan. Itu tadi situasi duniawi, rumah ataupun kereta. Dan hari ini juga kita nak bawa anda juga mengisi keperluan hidup di akhirat, di mana kita faham bahawasanya esok lusa kalau kita tiada lagi di dunia, anak-anak yang soleh menjadi antara talian hayat, talian di pencen kubur kita yang sangat penting. Jadi apakah pengisian yang boleh kita tinggalkan untuk anak-anak kita? Ya, semestinya adalah ilmu-ilmu berkaitan Al-Quran. Begitu juga buat kita. Dan bercakap tentang ilmu Al-Quran untuk anak-anak hari ini, kita dihadiri ataupun hari ini di slot Assalamualaikum, rahmat Allah mengirimkan Datuk Dr. Muhammad Nizar Haji Sudin, pengurusi eksekutif Yayasan Pelajaran Mara. Hari ini ia berkongsi dengan program Celik Al-Quran untuk pelajar asnaf. Baik, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Bila saya duduk sekejap dengan Datuk tadi, saya teruja sebab apa? Saya rasa inilah masanya untuk cikgu-cikgu, guru-guru, penduduk setempat yang tahu, kenal pasti mereka-mereka ada anak-anak asnaf yang perlukan ilmu Al-Quran, boleh membantu anak-anak ini untuk dapatkan ilmu Al-Quran. Baik, jadi betul. Datuk boleh tak cerita sedikit tentang latar belakang tentang program Celik Al-Quran untuk pelajar asnaf ni? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertamanya ialah program Celik Al-Quran ni merupakan inisiatif daripada Yayasan Pelajaran Mara YPM ya, untuk mendekatkan para pelajar setahun itu dengan program Celik Al-Quran ini. Balighu anil walau ayah. Katakanlah kepada Nabi Muhammad walaupun satu ayat untuk mengajarnya. Jadi program ini dah pun dibuat rintisnya tahun 2019. Telah pun dilaksanakan lebih kurang ke 5 pusat pengajian Celik Quran, melibatkan 132 pelajar. 132 pelajar. 132 pelajar tahun 2019 untuk projek rintis. Tahun ini saja kita bercadang untuk melaksanakan dah pun 12 pusat Celik Al-Quran, melibatkan beberapa buah negeri. Program ini dijalankan selama 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan, 12 kali pertemuan. 12 dan kali setiap pertemuan. kali pertemuan itu dalam 1 hingga 2 jam yang memberikan penekanan kepada pengenalan dan asas kepada membaca Quran. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Iaitu yang pertama ialah asas membaca Quran ini ialah terdiri daripada para peserta, pelajar, miskin, luar bandar yang berada di pedalaman. Kita angkat mereka ini untuk mengenal Al-Quran, dan pemilihannya mestilah mereka yang tidak tahu untuk membaca Al-Quran. Dah tahu membaca Al-Quran tapi tidak lancar untuk membaca. Itu kategori kedua. Kategori ketiga ialah ingin dah tahu membaca Al-Quran lancar tapi ingin meningkatkan bacaan menghadapi tajwid. Di akhirnya apa? Di akhirnya usaha-usaha kecil Yayasan Pelajaran Mara ini untuk kita melengkapi dengan program-program untuk membasmi buta Al-Quran. Masya Allah, ini satu kerja yang sangat mulia, tugasnya yang sangat mulia, di mana mendekatkan anak-anak muda kita ni, anak-anak kita asnaf terutamanya, yang luar bandar, dan ada 3 kategori tadi itu untuk mengenali Al-Quran, betul ya? Jadi bila kita kena pasti bahawa ini adalah satu program sangat indah, jadi kami nak fahamkan apa istimewanya program ni sebenarnya? Ya, yang pertamanya program ini ialah secara percuma. Percuma? Secara percuma. Subhanallah. Yayasan Pelajaran Mara sebagai platform dan sekarang ini yang sponsor kita ialah terdiri pada korporat. Penaja utama adalah Maybank Islamic Berhad. Kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Maybank. Maybank Islamic ya? Maybank Islamic Berhad. Yang keduanya ialah masa pembelajaran mengikut kesesuaian tempat dan juga para peserta tu, lokaliti. Maksudnya tok guru datang ke tempat tersebut. Ya. Baik. Yang ketiganya ialah tenaga pengajar, pembimbing yang terlatih, berkemahiran dan mempunyai tauliah. Sebab itu kolaborasi Yayasan Pelajaran Mara ini ialah bersama dengan majlis-majlis agama Islam negeri. Dan mereka lah yang akan menentukan pembimbing yang terlatih ini ditempatkan dan berada di surau dan juga di masjid yang telah pun diputuskan. Kenapa kita buat di masjid dan di surau? Selampang 2 mata. Yang pertama ialah bila masuk ke masjid, kita ada adab kita, kita ada akhlak kita. Di samping membaca Al-Quran, anak-anak ini akan diberikan tazkirah sedikit bagaimana untuk baca Quran itu perlu ada kebersihan dalam diri, adab dalam membaca, dan ianya akan menjadikan akhlak itu lebih baik bila berada di tempat-tempat ibadah ini. Sebab itu saya fikir yang paling pentingnya ialah program ini ialah kita mencari bakat-bakat mereka yang tidak mahir membaca Quran tu, kita angkat, kita kenal pasti, dan kita ada pemantauan setiap bulan. 3 bulan saja kita punya program ini, tapi setiap bulan tu ada pemantauan berasaskan
kepada modul-modul yang telah kita tetapkan. Kita tak biar begitu saja. Baik. Dan bercakap tentang modul tu, mungkin boleh kongsikan juga apakah modul-modul pelaksanaan pembelajaran celik Al-Quran ini? Yang pertama, kita ada modul asas kemahiran Al-Quran. Modul asas. Modul asas iaitu pelajar-pelajar yang terpilih ini selama 20 orang setiap satu pusat. Asasnya ialah untuk kenal huruf-huruf Al-Quran. Baik. Yang basic ya. Peserta didedahkan dengan perkara-perkara asas dalam pembelajaran Al-Quran. Baik. Yang keduanya ialah kemahiran Al-Quran itu mereka dibimbing untuk mempraktikkan bacaan daripada surah-surah pendek dan surah-surah panjang itu untuk memantapkan penguasaan mereka. Dan yang ketiganya ialah tajwid Al-Quran. Peserta didedahkan dengan pengenalan ilmu tajwid beserta dengan makhraj dan juga huruf-huruf supaya boleh mengenali tajwid itu lebih mendalam lagi. Baik, alhamdulillah. Seandainya sekarang ni ada yang para ibu bapa kenalan mungkin yang tahu bahawasanya ada di tempatnya ada anak-anak asnaf yang tidak berpeluang untuk belajar ilmu Al-Quran dan sebagainya, dia tahu okey, saya nak kenalkan anak-anak asnaf ni kepada siapa agaknya nak dihubungi, bagaimana caranya nak pergi ke sekolah ke, baik itu cikgu ke, bagaimana kita boleh lakukan ni supaya lebih banyak lagi anak asnaf boleh dibantu? Ya, yang pertama boleh menghubungi pihak sekolah. Pihak sekolah? Pihak sekolah, dan pihak sekolah kita mengalu-alukan untuk bekerjasama dengan Yayasan Pelajaran Mara sebab kita sudah ada platform dan kita berikan program Jom Mengaji Celik Al-Quran di bawah YPM ni secara percuma. Yang keduanya, kita mempunyai pengalaman berkolaborasi dengan JLC, korporat dan orang perseorangan untuk program ini. Saya minta supaya mereka yang berada di luar sana jika ingin menyumbang kepada program ini, sebab setiap satu program di setiap pusat itu tidak banyak, hanya lebih kurang dalam RM4,000 saja. Baik. Ya, sebab itu saya mengalu-alukan mereka yang ada di luar sana yang mengenali pelajar-pelajar yang kurang mahir tapi mempunyai semangat yang tinggi untuk belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran, masya-Allah. Saya mohon supaya kita dapat salurkan bantuan ini, wawarkan kepada pihak sekolah dan pihak sekolah boleh terus menghubungi Yayasan Pelajaran Mara. Baik. Itu dari segi aspek kita kenal pasti anak-anak yang perlukan ilmu celik Al-Quran ini. Dan bagaimana pula kalau syarikat-syarikat korporat atau individu rasa saya nak berinfak, saya ada rezeki lebih sikit nak bantu anak-anak asnaf yang tadi luar kawasan, yang di luar bandar dan sebagainya untuk menyumbang. Ada tak cara ataupun tidak dibuka kepada orang awam untuk menyumbang? Oh ya, untuk menyumbang ini tidak semestinya dengan duit ringgit. Boleh dengan peralatan rehal, boleh dengan bagi sumbangan berbentuk Al-Quran, naskah Al-Quran ya. Untuk mereka yang ingin menyumbang, kita mengalu-alukan supaya ini sebagai satu jihad kecil kita mesti dalam membasmi buta Al-Quran, terutamanya kepada pelajar-pelajar luar bandar, miskin dan pendalaman yang terpencil. Untuk tahun depan saja kita cadang untuk mengadakan lebih kurang dalam 50 pusat pengajian lagi untuk fasa kedua. Sebab kita 3 bulan saja. Baik. Sebab itu kalau pertanyaan tadi saya mengajak mereka yang ingin menyumbang itu boleh terus menghubungi Yayasan Pelajaran Mara untuk bersama-sama, sama ada tokoh korporat, sama ada JLC, orang perseorangan, kita mengalu-alukan. Baik. Mungkin ada nombor yang perlu dihubungi ataupun website dan sebagainya, mungkin pergi ke terus website Yayasan Pelajaran Mara. Ya, Yayasan Pelajaran Mara. Baik, boleh hubungi terus di sana ya. Ya. Baik, alhamdulillah. Jadi Datuk, sebagai harapanlah tunjang utama yang menggerakkan program ini bersama dengan pasukan Yayasan Pelajaran Mara, dengan tok gurunya, cikgu-cikgu masjid-masjid, mungkin ada sedikit sisipan atau ucapan untuk mungkin Datuk nak berikan kepada mereka yang sedang sama-sama menjayakan program ini. Ya, yang pertamanya ialah kesedaran ibu bapa pada hari ini begitu tinggi. Alhamdulillah. Seperti TV Hijrah sendiri, kita ada kesedaran program Quran Hour, Quran Time. Quran Time. Dia bukan saja di kalangan ibu bapa, tapi mereka yang dewasa pun berminat untuk melihat. Yang kedua ni, saya melihat bahawa perlu ada kolaborasi antara masyarakat, orang perseorangan dengan rakan strategik dengan YPM supaya kita dapat memperkasakan program ini. Baik. Dan yang paling pentingnya ialah di akhirnya kita mahu melihat bahawa generasi Al-Quran ini ada mentor celik Al-Quran di bawah Yayasan dan Pelajaran Mara ini. Baik, itu yang paling penting. Dan mungkin sebagai penutupnya, mungkin Datuk nak katakan sesuatu pada semua para penonton hari ini yang sedang menonton. Ya, pertamanya ialah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TV Hijrah, kepada mereka yang ingin menghulurkan bantuan kepada untuk program bersama ini. Saya minta kita bersama-sama dengan Yayasan Pelajaran Mara, kita yakin bahawa program ini dapat memberikan manfaat terutamanya kepada pelajar luar bandar, dan mudah-mudahan
apa yang kita lakukan ini memberikan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Saya doakan kami di seluruh warga kerja TV Hijrah dan seluruh para penonton ini mendoakan kesihatan dan kesejahteraan Datuk dan juga semua pasukan Yayasan Pelajaran Barah. Kerana apa? Allah melihat setiap sesuatu yang kita lakukan Syukran di dunia. jazilan. Syukran jazilan. Teruskan Datuk. Kami sentiasa menyokong insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak.